Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih, fahadha masalu halalid dunya ma'al fariqaini ahlil basirah wal istiqamah wa ahlil rughbah wal ghaflah. Wa inna ma khtalafa halur rajulaini ma'a tasawihima fit tab'i wal binyati li basiratin wa ilmin. Kana li ahadihima wa jahlin wa jifa'in wa kana lil akhar. Falau alima ar-raghib wa absara ma alimahu zahid lakana zahidan mislah. Makna lebih kurang, maka inilah misalan halal dunia serta perbezaan dua orang manusia. Pertama, ahli basirah, orang yang melihat dengan mata hati dan orang yang istiqamah. Dan satu lagi, ahlul rughbah, orang yang gemak dengan dunia dan lalai dengan tipu daya dunia. Dan semuanya perbezaan hal dua laki-laki ini serta bersamaan pada tabiat dan binaan badan ialah dengan sebab basirah dan juga ilmu. Adalah seorang daripada keduanya dan seorang lagi jahil dan buta mata hati. Makna kata yang keduanya itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita masih lagi bicara berkaitan dengan penghalang kita mengerjakan ibadat. Ada 4 Imam Ghazali sebut. Yang pertama, yang besarnya tama dunia. Keduanya manusia atau makhluk. Ketiganya syaitan. Dan keempatnya hawa nafsu. Kalau kita salah guna dunia ni, dia akan halang kita. Kalau kena gayanya, dia bantu kita. Dunia ni dijadikan oleh Allah Ta'ala hakikatnya untuk bantu kita buat kerja-kerja agama. Allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Ta'ala menjadikan kamu dengan apa yang ada di dunia ni untuk bantu kamu beribadat. Ambil dunia cara halal, kemudian kita guna untuk beribadat kepada Allah, membantu kita ibadat. Dunia tu jadi akhirat. Tapi kalau dunia kita ambil dengan cara yang haram, ataupun kita ambil dengan cara yang halal tapi bukan guna untuk ibadat, untuk buat maksiat atau untuk berpoya-poya, itu nama salah guna. Macam ketum lah. Mana? Ketum ni kalau betul guna, dia bagus. Buat ubat, siang buat ubat ketum ni. Dan ada orang bagi tahu saya, kalau kita bela lembu, bagi makan ketum, ubat cacing cukup bagus. Dia pergi mana, dia lari balik ke kandang dia. Itu kalau guna dengan cara betul. Buat berdengung tak betul ya. Dadah pun tuan-tuan sekalian disebut penyalahgunaan dadah. Kalau kena ambil dosnya yang betul, digunakan untuk perubatan. Kan? Ubat-ubat seperti itu banyak dadah. Tapi diambil dengan dos yang betul. Yang masalah ni penyalahgunaan dadah, salah guna. Dunia pun begitu juga. Kita ambil dengan jalan halal untuk buat ibadat, tak apa dipuji. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam ayat Quran tentang jihad, bi amwalikum wa anfusikum. Allah sebut amwal tu dulu, harta dunia dulu. Kemudian baru sebut nyawa kamu.
Makna boleh berjihad dengan harta benda. Berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalahnya bila kita salah guna. Sama ada ambil dengan jalan yang haram, dunia ni tak cukup tuan. Tak puas-puas. Hang nak pakai kalung. Makna 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 dah cukup dah. Tapi 90 juta ni apa ke benda kalung apa? Gantung kat leher dapat 3 kilo, berat tak apa-apa. Tapi dengan dunia ni dia tak cukup itulah. Kan? Kita akan menyesal tuan-tuan di akhirat besok. Sebab Nabi kata halaluha hisabun wa haramuha azabun. Dunia kita ambil jalan halal sekalipun, kalau diguna untuk seronok-seronok berpaya-paya, tak digunakan untuk ibadat, hisabun. Allah akan hisab. Allah akan tanya, berat hisab kita di akhirat besok. Wa haramuha azabun. Ambil jalan haram, makna kata akan diazab di akhirat. Kerana dunia kita kena azab. Dunia yang asalnya nak bantu kita, mudah kita buat ibadat, dah mengazabkan kita pula dah. Di dunia, kalau kita masuk golongan hubbud dunia, kita terhijab dengan akhirat, tuan. Orang yang makna memilih dunia, dia akan tak dapat akhirat. Kerana dunia dengan akhirat ni dua yang berlawanan. Ibarat masyrik dan maghrib. Masyrik belah sana, maghrib belah belakang saya ni. Kita menghadap muka kita ke masyrik, matahari naik, kita terpaksa membelakangkan matahari jatuh. Kita menghadap matahari jatuh, kita terpaksa membelakangkan matahari naik. Bila kita hadap dunia, tuan-tuan, kita terpaksa membelakangkan akhirat. Tuan-tuan tengoklah, orang duk pulun dunia, dia akan membelakangkan akhirat. Oleh itu, mari kita zuhud dengan dunia. Soalan kepada Imam Ghazali, macam mana boleh zuhud? Sedangkan kami ni duk terliok dengan dunia. Macam mana mereka tu boleh zuhud? Sahabat-sahabat Nabi boleh zuhud dengan dunia. Para tabi'in, para wali Allah, orang soleh, dia tak cinta dunia, dia ambil dunia buat ibadat. Macam mana kami ni duk cinta dunia ni? Pasal apa? Maka Imam Ghazali, tuan-tuan, yang kita sebut dah bulan lepas, dia buat satu contoh yang mudah dipaham. Contoh yang dibuat oleh Imam Ghazali iaitu seorang tu dia buat makanan, buat kek lah contoh. Dia adun semua cukup, dia pukul gula dengan pelantar, lepas tu dia pukul dengan telur, lepas tu dia bancuh tepung, bubuh baking powder, gawis sekali. Dah pukul semua cukup, dia buh racun 2 titik. Nampak kawan ni buh racun. Dia pun bakar. Dah bakar elok semua. Bubuh atas pinggan, hias cantik-cantik. Kemudian B mai. Bila ada kek dah masak, baru sampai B. Yang A ni, dia sampai awal. Dia tengok bahawa kek ni ada racun. Bukan tengok zahir kek saja. Hakikat zat kek tu ada racun. Dia tahu. Dia tengok. Dia mengetahui. Maka si A dekat pun tak mau dengan kek tu. Hang bagi peri pun dia tak mau. Oh, dia tak mau. Dia takut aku makan aku mati. Yang si B ni nampak zahir saja. Oh, terliuk muka main. Tak sabar-sabar nak makan kek. Sampai peringkat si B bodohkan si A. Apa punya bodoh? Macam ni kek punya sedap. Itu ibarat dunia yang haram. Maknanya kalau orang yang tahu hakikat dunia, dia tak mau. Kerana dunia ni yang haram ni menghalang aku ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku main dunia ni untuk ibadat kepada Allah. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kebanyakan manusia ni mengutamakan dunia, sedangkan akhirat tu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Itu dunia yang haram. Dunia yang halal ibarat bancuh-bancuh kek, dia buh hingui. Buh hingui. Kahok kok kung.
bubuh ayat liak sikit. Yang A ni dia tak maulah. Kalau nak ambil pun kerana terpaksa sangat baru dia ambil. Si B ni pulun begitulah. Itu contoh-contoh yang dibuat oleh analogi yang dibuat oleh Imam Ghazali untuk permudah kita faham dengan dunia ni. Boleh ambil dunia, ambil yang halal, bantu kita buat ibadat. Guna nak buat ibadat, kita perlu dunia sebab duduk di dunia. Nak buat tu ke mana? Bukan salah ambil dunia, ambillah dunia. Tapi bantu kita, memudahkan kita buat ibadat. Beli motor tak salah, nak main masjid apa salah pula? Beli dengan yang cara yang halal. Pakai pakaian untuk tutup aurat nak main mengaji apa salah? Kita cari duit untuk berjihad, wakaf itu berkorban semua. Hingga Allah Ta'ala pun mengganda-gandakan. Masalul lazina yunfiqu bi amwalihim kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda ni, laksana orang tanam satu biji, tumbuh 7 cabang. Tiap-tiap cabang tu 100 biji lagi gandaan. Tak salah ambil dunia, ambillah dunia yang halal untuk buat ibadat. Bukan buat kerja-kerja maksiat di muka bumi. Ini sambung cerita kita. Qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali ni tuan-tuan ulama sufi di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dia berakidah dengan akidah sunnah wal jamaah yang disusun oleh Imam Mansur Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari. Dia mazhab Syafi'i. Bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Walaupun dia orang Syiah, orang Iran, tapi dia tidak bermazhab Syiah. Seorang ulama sufi yang amat terkenal, Imam Ghazali. Baru ni tuan-tuan, saya ada buat satu program. Mereka panggil saya buat program dengan seorang ulama hebat lah, ulama sufi hebat daripada Johor, Syekh Ahmad Zaki daripada Yaman. Dia mengaji di Yaman, bekas imam Masjid Singapura. Saya cerita sikit kata-kata Imam Ghazali. Banyak ucapan saya tu berkisar peringatan Imam Ghazali. Komen dia. Dia kata kita pergi mengaji. Kalau tok guru tu kita mengaji dekat dia, dia kata berpuluh-puluh tahun sekali pun tak sebut nama Imam Ghazali. Tak payahlah mengaji dengan dia kata. Sebab Imam Ghazali ni memang orang hebat, ahli sufi yang hebat. Meninggalkan kitab-kitab yang hebat. Hingga orang gelak dia wali khutub Imam Ghazali, Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab saya baca ni tuan-tuan berumur 1000 tahun. Kitab ni dah dikarang oleh Imam Ghazali 1000 tahun. Minhajul Abidin, kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dan dalam mukadimah kitab dia, kita baca awal-awal dulu, dia kata aku tak pernah mendapat ilham sehebat ketika mengarang Minhajul Abidin. Ketika saya duduk dalam kem tanah Kemunti, tuan, saya tulis surat kepada tok guru saya, Tok Wajiin Wa'in, minta nasihat anak anda sekarang sedang diuji oleh Allah, ditahan di kem tahanan Kemunti. Minta nasihat ayah anda, tuan guru. Tok guru saya jawab surat saya, wahai anakku, dia kata, di samping kamu berzikir, baca Quran, baca hadis, jangan kamu tinggalkan kitab Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Kamu baca di hari-hari, insya-Allah di sana kamu akan dapat kekuatan yang luar biasa, kata tok guru saya. Hari-hari saya baca. Tuan-tuan sekalian, masya-Allah. Ni kitab Imam Ghazali yang amat berharga. Ya. Beruntunglah orang yang dapat mengaji dia dan mengamalkan dia. Bagaimana tengok fikrah Imam Ghazali dalam menghuraikan persoalan keduniaan. Jangan sampai dunia tawan kita. Kita guna dunia. Dunia kita boleh ambil. Bubuh di tangan. Jangan buh sampai dalam hati. Bila sampai dalam hati, kita cinta dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dunia itu ibu segala kejahatan, kata Nabi. Itu dia. Baik, setelah contoh yang dibuat oleh Imam Ghazali ini, maka dia berkata, fahaza masalu halalid dunia. Itulah contoh dunia yang halal. Ad-dunya jifah. Nabi kata, dunia tu bangkai, asalnya bangkai.
Maka Allah hantar Nabi kepada kita, tunjuk cara macam mana nak berjalan atas bangkai, supaya kita tak terpijak bangkai najis itu. Tak kena kaki kita, tak kena badan kita najis bangkai itu. Tak kena jubah kita, tak kena kain kita. Ambil dengan jalan yang halal. Syekh Ibn Atta sebut dalam kitab hikam dia, tuan-tuan, dunia ni asalnya gelap. Dia akan bertukar menjadi bercahaya bila kita ingat Allah sebaliknya. Ingat ayat Allah, allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menjadi bagi kamu dunia ini untuk kamu. Kamu jadikan dia buat ibadat. Bila kita ingat Allah yang bagi dunia kat kita, kita ambil jalan halal, insya-Allah dunia tu menjadi bercahaya, gemilang, boleh bantu kita. Ada duit, senang berbelanja di jalan Allah. Ada kenderaan, memudahkan kita berjihad, bergerak ke sana kemari untuk buat kerja-kerja Islam. Saya, tuan-tuan sekalian, saya pergi satu pondok, tuan-tuan, di Pahang. Sebab saya dapat jemputan pada tuan guru tersebut. Tok guru tu, silap saya, nama tuan guru Haji Zul. Di Pahang tu, dekat dengan dekat Kuantan, tepi laut. Pondok dia tepi laut. Dalam kawasan Paya Besar. Parlimen Paya Besar. Saya pergi. Ramai nak murid dia. Pondok pun banyak. Sembang-sembang dengan dia, tuan-tuan sekalian, dia ceritalah kat saya. Dia mengaji pasti tumbuh 15 tahun. Pak dia mati, meninggalkan sekeping tanah 10 ekar. Adik-beradik ni berhimpun, nak buat apa 10 ekar tanah ni? Kata abang yang sulung, kita buat pondok. Kita buat pondok. Panggil adik kita balik jadi tok guru pondok ni. Mudah-mudahan mak pak kita dapatlah sikit habuan tanah pusaka yang dia tinggal. Balik saya baliklah ustaz kata. Tu yang buka pondok tu. Tanah tu, tuan-tuan, bercahaya pasal apa? Ingat Tuhan. Ini tanah Allah Ta'ala anugerah kat kita. Mari kita buat pondok. Mak pak kita pun dapat bahagian sama. Kalau tak ingat Tuhan, dah buat apa? Syeleh lah. Lagi apa? Tepi laut. Dia malah nak mampu. Dunia ni, tuan-tuan, asalnya gelap. Tapi bila kita ingat anugerah Allah, hak-hak Allah yang ada dalam tu, apa yang patut kita buat, dia jadi bercahaya. Apa saja. Jawatan, gelap. Jawatanlah peluang dapat duit. Pengaruh, kuasa. Nak lulus tu senang, nak ambil tu senang, ambil sini. Gelap. Tapi bila ingat Allah Ta'ala, dia jadi terang. Kuasa inilah yang aku nak laksanakan hukum Allah. Nak haramkan judi, nak haramkan arak, nak tegak daulat kat Islam. Dengan kuasa inilah, dengan kuasa ni aku boleh bela orang miskin, nak bantu orang susah, nak tegakkan Islam. Percaya tak? Bercahaya. Apa saja, tuan-tuan, dunia tuan-tuan miliki, tuan-tuan lupa Tuhan, dia jadi gelap. Kata Syekh Ibn Atta Al-Askandari dalam kitab Hikam. Tapi kalau kita ingat Allah di sebalik dunia tu, anugerah Allah, pemberian Allah, ada hak Allah dalam tu, kita guna dengan baik, tuan-tuan, Masya Allah, dia jadi bercahaya. Dia bantu kita pula dalam kerja-kerja agama, dia tolong kita pula besok di akhirat. Masya Allah. Bukan saya nak ajak tuan-tuan buang dunia, buang motor, buang kereta balik jalan kaki, bukan lagu tu. Atok dunia dengan elok. Tu saja. Lepas tu dalam agama kita, tuan-tuan, ada satu rubuk khusus, namanya rubuk muamalat. Muamalat. Macam mana kita bermuamalah, macam mana kita mengurus dunia, semua diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jual beli, hutang piutang, gadai menggadai, pajak memajak, semua ada, tuan-tuan sekalian. Itu dunia. Jadi Imam Ghazali sebut lagi kitab Minhajul Abidinnya, inilah contoh yang dikatakan dunia yang halal. Kan? Dunia yang halal. Makna orang yang kenal dunia, dia ambil dunia untuk buat ibadat saja. Yang kenal, yang tahu hakikat dunia. Tuan-tuan tahulah cerita Isra' Mi'raj.
Dunia ni dah tua tuan-tuan. Bongkok 3. Nabi digambarkan oleh Allah Ta'ala seorang perempuan tua bongkok 3. Bila Nabi Muhammad duduk berjalan tu, dia panggil, "Ya Muhammad, unzurni as'aluka." Muhammad, tengoklah aku ni, aku nak tanya Zat. Nabi buat tak tahu. Apa tu Jibril? Dunia. Nasib baik kamu tak jawab. Kalau kamu jawab, habis umat-umat kamu terpengaruh dengan dunia. Nabi tak jawab pun, aku biru dah. Dunia ni dah tua sangat tuan-tuan. Iqtarabatis sa'ah wa insyakhal khamar. Hampir-hampir berlaku kiamat apabila bulan terbelah. Bulan dah terbelah zaman Nabi. Zaman Nabi dengan kiamat, Allah kata dekat sangat dah. Sekarang kita ni dengan kiamat, kita dengan Nabi dah 1400 tahun lebih dah. Berapa bertambah dekat kita dengan kiamat. Kan? Kiamat cukup dekat sangat dah tuan-tuan. Di akhir-akhir zaman ni manusia hambat dunia tak habis-habis. Dunia ni diibaratkan perempuan bongkok 3. Tua, tapi dia pandai make up tuan-tuan. Dia make up muka dia cantik-cantik, pakai gaun, pakai miniskirt, seluar ketat. Ramai orang yang tergila ke aku, dunia kata. Mereka semua nak menikah dengan aku. Mereka menikah dengan aku bunuh laki aku. Walaupun mereka tengok ramai aku bunuh, tapi ramai lagi tergila-gila ke aku. Bukan kita tak nampak macam mana tuan-tuan orang mati, lupa akhirat, sibuk dengan dunia. Masjid tak main, surau tak main, buat kerja-kerja yang haram, tapi ramai lagi tergila-gila kepada dunia. Itulah dunia. Maka Imam Ghazali buat contoh misalan dunia yang halal itu ma'al fariqaini, serta perbezaan dua manusia ni. Pertama, ahlin basirah wal istiqamah. Orang yang punya mata hati, melihat dengan mata hati hakikat dunia. Dunia yang halal ibarat tuan-tuan makanan yang ada dalam tu hingwit, ada kehok, ada yak liok. Dunia yang haram ibarat makanan dalam tu ada racun. Ada racun yang haram, langsung mereka tak mau ambil. Yang hingwis ni kalau terpaksa ambillah sikit supaya menegakkan tubuh badan nak buat ibadat. Ambil untuk buat ibadat kepada Allah, bukan ambil dunia banyak-banyak, ambil sungguh-sungguh, walaupun tak kira begitu begini diguna untuk berpoya-poya. Ini orang yang tak ada mata hati. Perbezaan ahli basirah wal istiqamah, orang yang ada mata hati, yang istiqamah, wa alil raghbah wal ghaflah, orang yang raghbah, yang gemak dengan dunia, ghaflah, yang lalai dengan tipu daya dunia. Ini perbezaan. Seorang tahu, seorang tak tahu. Seorang ada mata hati, seorang tak ada mata hati. Itu ya beza dia. Walaupun tubuh badan serupa, binaan badan sama, tapi bezanya segi pengetahuan. Tuan-tuan yang main masjid ni pasal apa? Tuan-tuan yang duk main masjid ni, tuan-tuan tahu besarnya pahala berjamaah, besarnya pahala menuntut ilmu. Nak abang tak tahulah tuan-tuan besar pahala mengaji ni. Innal malaikata la tada'u ijnihataha li talibin ilmi ridhaan bima yasna. Malaikat ni sentiasa merendahkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu, kerana malaikat suka dengan apa yang kita buat. Tuan-tuan keluar rumah main masjid, naik motor, berjalan kaki, malaikat kembang sayap, rendah sayap, lindungan tuan-tuan. Tuan-tuan balik sekali lagi dia lindung lagi. Tak nampak lah, tapi kita percaya Nabi cerita. Kitab Hidayatus Salikin tuan-tuan menceritakan malaikat ni berterbangan mencari majlis ilmu di dunia ni. Mana ada majlis ilmu, dia turun, dia singgah. Malam ni pun malaikat ada. Kita yakin dengan apa Nabi kata.
Habis majlis, saya balik, tuan-tuan balik, malaikat naik langit. Allah tanya, mai mana? Aku mai daripada Masjid Taman Selasih. Mereka buat apa sana? Mereka cerita tentang syurgamu, ya Allah. Pakat gairah nak masuk syurgamu. Pernahkah mereka tengok syurga aku? Allah tanya. Malaikat kata tak pernah. Kalau mereka pernah tengok syurga aku, bertambah gairah mereka nak mengaji. Apa lagi mereka cerita? Nerakamu, ya Allah. Mereka pakat takut dengan nerakamu. Pernah tak mereka tengok neraka aku? Tak pernah. Kalau mereka pernah tengok neraka aku, lagi mereka takut nak buat maksiat. Aku ampun semua yang ada dalam majlis tersebut. Makna tuan-tuan main mengaji ni, tuan-tuan dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang main mengaji pun Tuhan ampun, yang main tidur pun Tuhan ampun. Ada juga main mengaji terseguk-seguk, dia pun Tuhan ampun. Tuan-tuan, istiqamahlah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan istiqamah menuntut ilmu, tuan-tuan sentiasa di bawah payungan malaikat, tuan-tuan sentiasa di bawah keampunan Allah Ta'ala. Man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Siapa mati sedangkan dia menuntut ilmu. Kita ni duk rajin mengaji setiap malam, siang kerja, malam mengaji. Tiba-tiba kita mati. Kita menuntut ilmu, kenapa betul niat? Apa niat mengaji? Liyuhya bihil Islam. Nak hidupkan agama Islam dalam diri aku, rumah tangga, masyarakat dan negara aku. Aku nak tolong Islam. Itu niat mengaji. Tiba-tiba matilah tuan-tuan. Apa dapat? Fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Nabi kata bila dia mati, dia masuk syurga bersama dengan para nabi, darajatan wahidah, derajat yang satu. Ambil peluang ni tuan-tuan, jangan tinggal mengaji. Pasal apa tuan-tuan mengaji? Tuan-tuan tahu. Tuan-tuan ada mata hati, tuan-tuan ada tahu kelebihan menuntut ilmu. Yang mereka pasal apa tak mengaji? Mereka dengar saja tapi tak yakin di hati. Itu yang beza. Kalau kita tak tahu, kita pun jadi macam mereka. Tak mengaji. Kalau mereka tahu, mereka pun jadi macam kita. Tubuh badan sama. Anggota sama. Kita dua telinga, dia dua telinga. Kita dua kaki, dia dua kaki. Dia kederat, kita pun ada kederat. Beza, kita tahu, dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia jadi macam kita. Kalau kita tak tahu, kita pun lagu dia tak main masjid juga. Betul tuan. Jadi kita ni dianugerah oleh Allah. Syukur banyak-banyak. Beza dia pasal tu ya. Yang tahu dengan yang tak tahu. Satu ahlul basirah, satu lagi dan juga ahlul istiqamah, satu ahlul rughbah dan ghaflah. Satu orang yang istiqamah, yang makna kata ada mata hati. Yang satu lagi orang yang lalai, yang lupa, yang gemak dengan dunia. Itu yang beza dia dalam segala sudut tuan-tuan. Wa innama khatalafa halur rajulaini. Dan sesungguhnya khilaf, berbeza dua laki-laki ni. Laki-laki yang tengok kek, seorang nak sapu cepat-cepat, yang seorang tak mau. Apa sebab mereka berbeza? Ma'a tasawihi ma fi tabai. Sedangkan mereka sama segi tabiat. Tabiat sama. Kan? Dia dua mata, kita dua mata. Dia dua kaki, kita dua kaki. Dia makan nasi, kita makan nasi. Dia tidur malam, kita tidur malam. Tabiat sama. Tapi macam mana boleh pendapat, pandangan boleh berbeza? Itu dia. Berbeza dengan sebab seorang tahu, seorang tak tahu. Tu ya. Itu dia. Dia kata wal binyatu, begitu juga dia sama segi fi tabai wal binyatu. Tabiat sama, bina badan sama. Apa sebab berbeza antara dua ni? Li basiratin wa ilmin. Bezanya
sudut pandangan mata hati dan ilmu. Seorang ada ilmu, seorang tak ada ilmu. Seorang faham, seorang tak faham. Itulah saja. Habis apa kita nak buat? Kerja kita nak biar mereka tak main masjid terus tak main. Jangan, kesian kat mereka tuan-tuan. Ini timbul satu kesedaran untuk berdakwah. Ajak, pujuk kawan-kawan kita, kesian tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan buka mata hati, memang kita kesian. Orang yang tak buat persiapan untuk balik jumpa Allah. Kadang-kadang umur dah 70, masjid tak main lagi. Umur 5-60 tak jejak lagi masjid. Umur 5-60 tak betul lagi semayang. Kita kesian tuan-tuan. Semua pakat nak mati, nak pergi sana. Inna lil mauti sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya kematian itu sakit. Sakarat ni mabuk. Sakit tu macam orang mabuk punya sakit, tak tahu nak abang. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki sakit tuan-tuan. Sakit sungguh. Kita masuk hospital, doktor pakar, kita banyak duit, masuk spesialis. 5-6 pakar, doktor pakar keliling kita. Dia kan dia buat apa? Boleh tengok lah. Adik-beradik sahabat handai main tengok. Dia pun boleh tengok. Yang sakit ni kita. Sakit yang tak pernah kita rasa sebelum ni tuan-tuan. Betul. Siapa nak tolong kita? Allah ya. Betul kita hidup ni cari jalan bagi Tuhan sayang kat kita. Mencari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Tuhan sayang kat kita. Diperingankan sakit tu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah subhanahu, ya Allah Tuhanku, aku mohon padamu ya Allah, tolonglah ringankan, permudahkan aku menghadapi sakaratul maut. Minta sangat pertolongan Allah. Bila nak mati, Nabi kata, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalam dia dengan mengucap la ilaha illallah, dia masuk syurga. Bolehkah kita mati mengucap 2 kalimah syahadah? Khafifataini ala lisan. Nabi kata 2 kalimah syahadah ni ringan pada sebutan. Nak sebut dia ringan. Tapi bolehkah kita menyebut bila kita nak mati? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan, cuba tuan-tuan baca la ilallah. La ilaha illallah. Buka bibir sikit ya. Bibir tak bergerak pun. Yang bergerak lidah ya. Bibir tak bergerak. La ilaha illallah. Bibir dia bergerak. Walaupun ringan tuan-tuan, kalau Tuhan tak izin, tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Lagi sekali mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, agar Allah Ta'ala bimbing kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Masuk kubur. Tuan-tuan tengok kubur. Kubur tu ada apa dalam kubur tu? Al-qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur merupakan satu taman pada taman-taman syurga. Dia juga boleh merupakan satu jurang daripada jurang-jurang neraka. Ada orang kubur dia taman syurga, ada orang kubur dia jurang neraka. Masuk kubur, kita terpisah, terputih langsung hubungan dengan orang dunia tuan. Terputih terus. Suasana dia pun lain, tak sama di dunia ni. Seorang diri. Siapa nak tolong kita? Lagi sekali mengharapkan pertolongan Allah. Artinya kita sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Oleh itu mainlah cari jalan. Itu kita bukan kita saja, kita minta kita nak selamatkan juga saudara-saudara kita yang se-Islam dengan kita. Biar dia pun main mengaji. Nikmat kita boleh mengaji ni biar dia rasa sama. Nikmat main masjid biar dia rasa sama. Bila dia rajin main masjid, keluarga dia insya-Allah terpelihara, insya-Allah. Kalau dia bukan kaki masjid, bimbang sangatlah anak isteri dia tuan-tuan. Pakat kita nak buat kerja-kerja dakwah. Pasal apa? Hati kita dah lembut, punya mata hati. Akibat daripada kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya, jadi macam ni kata Imam Ghazali, walaupun berbeza tabiat tubuh badan,
Sama bentuk, tetapi yang membezakan kita penglihatan mata hati dan ilmu. Yang satu lagi tak ada penglihatan mata hati dan ilmu. Tu je beza dia. Ya. Ya. Kana li ahadihima, yang seorang ni ada ilmu, ada mata hati, wajahlin wajifain kana akhar. Yang seorang lagi makna kata jahil dan buta mata hati bagi yang satu lagi. Tu beza dia. Berbeza ilmu, pengetahuan, berbeza penglihatan mata hati akan membentuk perbezaan sikap. Perbezaan sikap akan membangkitkan perbezaan tindakan. Yang ni yang bangsa kita tak boleh satu, tuan. Kalau kita makna kata sama-sama rajin main masjid, sama-sama suka menuntut ilmu, kita akan wujud ummatan wahidah. Umat yang satu. Halal, semua halal. Haram, semua kata haram. Makruf, semua kita perjuang laksanakan. Mungkar, serentak kita menentang. Inilah ni umat Islam berpecah. Macam-macam jadi, tuan. Akibat makna kata ilmu tak sama, kepahaman tak sama, mata hati yang tidak sama. Itu dia. Falau alimar raghib wal absara ma alimahu zahid lakana zahidun mislah. Kalau sekiranya orang yang gemak dengan dunia ini tahu dan mempunyai mata hati seperti apa yang ditahu oleh si Zahid tadi, maka nescaya dia juga akan jadi Zahid, orang yang zuhud seperti sahabat dia tadi. Kenapa dia gemak dunia? Kenapa dia pulun dunia? Liga dunia yang haram? Sebab dia tak ada penglihatan mata hati dan dia tidak ada ilmu. Dia jahil. Kalau dia tahu macam si Zahid, dia pun zuhud macam si Zahid tadi. Begitu sebaliknya kata Imam Ghazali, walau jahilah Zahid, orang yang Zahid ni kalau dia jahil tentang dunia, ya, wa amiya anhur raghib, dia buta mata hatinya macam buta mata hati orang yang raghib, orang yang gemak dunia. Lakana raghiban mislahu, dia pun jadi macam orang tu lah juga, macam orang gemak dunia lah, macam kita lah, tuan-tuan. Kalau kita tak ada mata hati, tak jahil, kita pun tak main masjid, kita pun tak semayang macam orang tak semayang. Sebaliknya orang yang tak semayang tu, kalau dia ada mata hati, dia ada ilmu, dia faham, dia jadi macam kita, tuan-tuan. Jadi perbezaan kita ni iaitu ilmu pengetahuan dan mata hati. Jadi mari kita sama-sama, tuan-tuan. Pihak masjid dia ada usaha, panggil ustaz mengajak begitu begini. Kita yang bukan contoh kawasan masjid, kita panggil orang pakat mai. Hang berniaga boleh panggil orang apa, direct selling. Dia kempen sampai dapat. Mari kita kempen, mai masjid. Macam mana tanda-tanda Islam hebat? Kata ulama dulu-dulu, Islam ni akan hebat, Islam akan menang apabila semayang subuh macam semayang Jumaat. Saya tengok kata ada masjid-masjid tu dia buat apa, banner besar-besar, kempen semayang subuh macam semayang Jumaat. Marilah kita semayang subuh seperti kita semayang Jumaat. Ramai, tuan. Bakar semangat dia sikit. Tok Khatib khutbah, ajak mai sembahyang Jumaat macam sembahyang subuh, macam sembahyang Jumaat. Bila dia mai tu, hati dia mula dah jinak dengan masjid, mula dia nak mengaji, mula belajar, mula meninggalkan maksiat. Islam akan naik. Kita jangan duk kutuk mereka, tak guna. Kutuk pun tak guna. Yang berguna, ajak, panggil, seru. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh kebijaksanaan. Hikmah, bijaksana, cerdik, ajak. InsyaAllah, tuan-tuan. Ini tugas tanggungjawab kita bersama. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang terdekat dulu, isteri kita, anak kita,
Ajak mereka semua ikut cara-cara Islam. Dekatkan dengan masjid. Saya baru ni maaf lepas tuan sembahyang Masjid Batu Hampak. Saya lama dah tak khutbah. Sebab saya ni bila main nak terkencin, tak boleh kontrol. Kali tu tengah sembahyang Jumaat nak terkencin. Batal Jumaat tu. Pergi kencin. Nasib baik tak khutbah. Tengah khutbah nak terkencin tu dia kacau sungguh. Saya pergi lah, pergi sembahyang Jumaat. Duduk belakang tu. Bila terkencin lari pergi jamban. Lepas tu mai habis sembahyang mai satu orang. Nak minta tolong ustaz. Awak. Saya ni, dia kata, anak ada seorang umur 3 tahun. Jadi kami ni minat mengaji. Saya, isteri saya minat mengaji. Bila main mengaji, dia kata, anak saya duduk sebelah saya. Dia datang kawasan masjid marah. Tak boleh bawa anak umur 3 tahun main masjid, ngaji. Boleh batal sembahyang. Saya kata, batal sembahyang ni anak laki-laki yang belum berkhitan. Memang dia kemaluan dia tu ada yang kencing. Tapi sentuh dia tak batal. Yang batal sembahyang ni kalau kita tanggung dia. Kita rokok dia main ragas lehat kita. Tergantung atas kita. Tu batal lah. Kita duduk tahiyat akhir, dia main duduk atas riba. Berat budak tu duduk atas kita. Kita tanggung baru batal sembahyang. Ya, budak duduk sebelah kita tak batal, sentuh budak tu tak batal. Bila tanya siapa pun. Lepas tu mai tu imam apa? Tu imam. Tu imam cantik. Tu imam saya kata, khutbah minggu depan cerita bab ni. Cerita bab ni. Erdogan kata apa? Bila kamu lihat dia kata budak-budak berlari-lari dalam masjid tu, itu tanda Islam nak hebat dah tu. Kalau kamu lihat masjid tu sunyi daripada kanak-kanak, itu alamat masa depan Islam buruk. Biar dia lari pi ya. Apa masalah kita? Biar dia bisin pi lah, bisin. Esok dia nak besar, nak ganti kita, nak takbir masjid. Dialah yang akan ni semua esok. Biar anak-anak kita jinak dengan masjid, tak apa. Jangan jinak gelih dah. Tu silap sangka, tak batal Pegang budak tu tak batal, mana batal? Yang batal berat dia duduk atas kita. Tanggung najis. Tu nama tanggung najis. Itu dia. Itu dia. Itu kata Imam Ghazali. Fa'alim tak? Maka fahamlah kamu bizalik dengan demikian itu. Anna hadza, dia kata tamyiz wa limakanil basair duna taba'i'. Fahamlah engkau bahawasanya perbezaan dua ni, si A dengan si B, gulungan basir yang ada mata hati ataupun ada ilmu, dengan beza dengan si jahil ini, beza dia limakanil basair, dengan sebab perbezaan penglihatan mata hati. Duna taba'i', bukan dengan sebab tabiat, bukan pasal tabiat. Allah jadikan kita tabiat sama, tapi kenapa sikap kita tak sama? Seorang ni gemak dengan dunia, seorang tak gemak. Kerana seorang ada penglihatan mata hati, seorang tak ada penglihatan mata hati. Kadang-kadang kita dilahirkan satu perut, kan? Mak kita, pak yang sama, tapi masa apa kawan ni macam ni, kawan ni jadi macam ni. Berbeza masa apa? Sudut tu lah. Ada penglihatan mata hati, ada ilmu. Yang satu tak ada ilmu, dia ada penglihatan mata hati. Itulah perbezaan sikap. Habis nak bagi sikap sama, bagi dia mengaji ya. Terangkan mata hati dia, cerita kat dia macam mana nak tahu mata hati, bagi dia mengaji, dia beramal. Lama dia pun akan jadi macam kita juga, insya-Allah. Baik itu jangan sombonglah tuan-tuan. Manusia ni boleh berubah. Mungkin sekarang dia tak faham, bila dia faham kadang-kadang dia baik pada kita pula lah. Sebab itu kita berdoa pada Allah agar sejarah Islam kita ni makna kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dia. Wa hadza aslun mufidun. Inilah asal yang memberi faedah. Poin-poin yang memberi faedah untuk kita fikir.
Wa kalamun bayyinun sadidun. Yang mana dia merupakan makna kata perkataan yang jelas, sadidun, yang benar. I'tarafu bihi man akala wa ansafa. Yang makna kata yang mengakui, diakui oleh orang-orang yang berakal dan orang-orang yang insaf. Jadi orang yang ada akal diakui memang perbezaan sikap ini dengan sebab perbezaan ilmu, penglihatan mata hati. Wallahu ta'ala waliyul hidayah wat taufiq bifadlihi. Dan Allah Ta'ala lah wali hidayah. Wali Tuhan yang bagi kita hidayah, petunjuk, hingga dapat membezakan yang hak dan yang batil. Ustaz Nikmat almarhum, masa saya duduk alik mengaji di Derang pondok dia dulu, dia bagi saya satu doa. Amal, dia kata, entah amal doa ni insya-Allah. Apa doa dia? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amal doa tu dia kata. Saya amal sampai sekarang lah. Terutama duk baca ketika khatib duk atas mimbar. Bila khatib ni tuan-tuan habis khutbah pertama, dia duduk ustaz. Tak lagi dia nak bangkit pula. Masa tu doa cukup makbul. Doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah ke aku yang hak ni hak, yang betul ni sebagai betul. Warzuqna tiba'ah, rezekilah kepada aku boleh ikut yang benar tu. Wa arinal batila batilan, tunjuk ke aku ya Allah yang salah tu salah. Warzuqna jitinabah, rezeki kepada aku jauh tinggal benda yang salah ni. Sampai sekarang saya doa amal lah doa tu. Yang bagi kita taufik Allah Ta'ala. Bifadlihi, dengan kurniaan Allah Ta'ala kita boleh faham bab dunia ni. Jadi kita duduk atas dunia, ingat dunia ni satu-satunya tempat untuk beribadat. Kita ada 5 alam tuan-tuan. Setiap orang melalui 5 alam. 2 dah lepas, 3 sedang berlaku, 2 akan datang. Apa dunia yang, apa alam yang dah lepas? Alam roh kita dah lepas dah. Kita biasa duduk di alam roh. Lepas tu Allah pindah kita alam arham, alam rahim ibu. Kita pun dah biasa duduk dalam perut mak kita. Kemudian mak kita beranak kat kita. Kita berada di alam ajsam, alam dunia. Alam dunia ni lah tempat kita buat ibadat. Alam roh tak boleh buat ibadat, alam arham pun tak boleh buat ibadat. Alam dunia ni tempat kita ibadat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dikasyafkan oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan pergi kubur, apa yang ahli kubur nak sangat ni apa? Nak sangat apa? Mereka nak sangat kalau mereka hidup balik, mereka nak buat ibadat di dunia ni. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami tengok dah neraka-Mu ya Allah, nampak semua dah ya Allah. Hantarlah kami balik ke dunia, kami nak buat amal soleh. Betul ya tuan-tuan? Seluruh ahli kubur tu minta balik ke dunia nak buat ibadat. Sedangkan kita duduk di dunia tak mau ibadat. Ya Allah, rugi tuan. Tuhan cerita dalam Quran, bila kita dekat-dekat nak mati, lagi seminit, 2 minit, kita pun dah rasa kita tak ada harapan lagi nak hidup. Kaki dah jam, paha tak bergerak, nyawa dah sampai hampir ke dada. Ketika itu Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Munafiqun, kita minta apa? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau Engkau panjangkan umur aku sikit pun jadilah ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib,
Kalau engkau panjang umur aku kepada masa yang singkat, seminit, 2 minit, jadilah. Hang nak buat apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah. Aku nak jadi orang soleh. Aku nak main masjid. Aku nak mengaji. Aku nak berjemaah. Lewatlah tuan-tuan. Masuk kubur, tak boleh semayang dah. Ibadat, baca Quran, zikir, semua dia tak boleh dah. Kita pergi alam akhirat pun tak ada. Kita sedang berada satu alam, tempat untuk kita buat ibadat. Cari bekal sebelum kita balik ke akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak ku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Ibadat di mana? Di dunia ni. Ni sekarang kita ada ni. Imam Syafi'i kata apa tuan-tuan sekalian? Kain kapan kamu sedang ditenun. Tiap-tiap kita ni kain kapan kita sedang ditenun. Ada yang dah siap 2 helai, tunggu selai lagi. Ada yang dah siap 2 helai setengah, tinggal setengah helai lagi. Kita pun tak tahu kain kapan kita bila siap tuan-tuan. Tapi makin lama makin dekat, makin lama makin siap. Makin lama makin dekat nak mati. Jadi marilah kita tuan-tuan membuatkan persiapan yang semaksimal mungkin untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi sebelum saya berundur ni tuan-tuan, malam ni nak buat sikit rayuan lah tuan-tuan kepada tuan-tuan. Sebab saya pun tak tahu nak cerita kat siapa, cerita tempat saya mengajar lah. Saya buat pondok tuan-tuan tahfiz di sebuah tanah peninggalan pak saya. Pak saya tinggal tanah 2 ekar di kawasan Peranginan, Teluk Nipah, Pulau Pangkok. Tuan-tuan pergi Teluk Nipah tu chalet saja. Tanah saya pun tepi laut. Atas geran nama saya, pemegang amanah. Tapi adik-adik ada 5 beradik. Orang nak beli tanah tu 2 juta tuan. Saya tak mau jual. Saya nak buat pondok. Bincang dengan adik-beradik, alhamdulillah semua setuju. Projek ni dah berjalan tuan-tuan. Dah mula berjalan. Langkah pertama saya tambun tanah. Tambun tanah tu tuan-tuan makan belanja lebih kurang 80,000 dah habis. Dalam ni dah belen elok buat bangunan. Sekarang ni hampir siap tuan-tuan sebuah surau yang keluasan dia 50 kaki kali 60 kaki. 50 kali 60 ya, 50 kali 60. Tandas pun dah siap satu. Kantin pun dah siap. InsyaAllah akan digunakan tuan-tuan sekalian bulan Ramadan ni. Mereka di sana nak guna untuk semayang solat tarawih. Sekarang ni saya teruskan pembinaan buat asrama dan buat kelas pelajar. Kemudian tu pula tuan-tuan buat rumah guru 5 pintu. Dan buat satu lagi tandas laki-laki. Tengah duk buat ni insya-Allah. Saya cerita ni pasal apa? Saya maghrib pagi tu boleh tengok duit, baki duit dalam bank tu. Kita buka-buka handphone kita tengok duit tu laju, lari laju. Rasa macam gayat tu. Allah tuan, lah ni bersih mahal tuan. Bukan mahal tu, dia tunggu sebulan naik tak? Hari-hari naik. Hari ni yang beli bersih setan 3,000, esok dah naik 3,500. Esok naik dah. Allah tuan, itu satu. Yang kedua, di Pulau Pangkok barang dia mahal. Yang murah arak, rokok, cikelat. Yang lain semua gila-gila banyak mahal. Nak dapat harga murah, kena beli di daratan. Beli di daratan sini memang murah daripada Pulau Pangkok. Tapi nak pi Pangkok tu, kena sewa lori RM500. Kena naik feri. Feri 880 satu lori. Saya beli mozik baru ni tuan-tuan sekalian, 24,000. Kemudian naik 3 lori, satu lori tak muat, berat. JPJ kelewar, tahan saja. Tuan-tuan, tambang tambang lori dan tambang tu 3 biji lori hampir 5,000. Beli mozik 24,000, tambang saja duk ada 5,000. Hampir 5,000. Tapi projek terus berjalan insya-Allah. Saya bercerita tuan-tuan sekalian, kalau siap sepenuhnya tahun depan nak ambil pelajar-pelajar daripada Pulau Pangkok untuk didik mereka hafal Quran, bagi fardu ain.
ilmu-ilmu pondok dan sebagainya. Di samping kita nak terbiah orang tua-tua, anak-anak muda, nak jadikan dia sebagai pusat dakwah. Dan saya pun telah offer kepada Jabatan Amal, ARC, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, mainlah buat program di pondok saya. Tepi laut tuan, cukup cantik. Laut dia cukup bersih. Mainlah kita hidupkan suasana dakwah. Kan? Jadi tuan-tuan, tadi ni saya dapat panggilan telefon daripada tukang yang buat kerja 20 orang tengah duk buat ni. 20 orang kalau gaji 100, sehari 2,000 tuan. Dia keluar duit tu laju nak mampus. Dia berkata mozaik dah habis, nak mozaik segera. Jadi saya akan balik tuan-tuan besok pagi. Malam ni mungkin tak balik, isteri saya kata malam tidur sini lah. Esok dia kata nak balik malam ni, dia pun bimbang tak mampu bawa kereta. Esok pagi boleh. Esok pagi saya terus beli mozaik tuan. Jadi saya minta kepada izin pada jantung kata masjid malam ni nak minta derma lah kepada tuan-tuan untuk beli mozaik esok pagi. Mozaik ni tuan-tuan saya ingat nilainya tak kurang RM30, 30,000. Jadi tuan-tuan bagilah berapa yang tuan-tuan nak bagi. InsyaAllah sumbangan tuan-tuan malam ni saya akan gunakan besok pagi untuk membeli mozaik, untuk kita gunakan untuk bangunan asrama dan kelas pelajar, rumah guru dan juga tandas laki-laki. Jadi itulah harapan saya pada malam ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh juga berwakaf untuk keluarga tuan-tuan, mak bapak kita, niat untuk mereka insya-Allah akan menjadi sedekah jariah. Sedekah jariah ni makna kata sedekah yang mengalir. Macam air sungai mengalir tuan, mana ada tanah rendah, semua dia pi. Maksud sedekah jariah ni tuan, bangunan yang kita wakaf digunakan untuk kebajikan, maka pahalanya akan mengalir ke kubur kita. Kita disimpan di mana kubur sekalipun, kita pergi Johor, mati di Johor, di bumi di Johor, pahala dia mengalir sampai ke Johor, sampai ke kubur kita. Itu Nabi kata sadaqatun jariyatun. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan pergi ke Pulau Pangkok, tuan-tuan naik feri tu, Marina ke Lumut ke, sampai JT Pangkok, tuan-tuan naik teksi. Cari driver Melayu. Pergi Teluk Nipah. Sampai Teluk Nipah, kata nak pergi Pondok Ustaz Siddiq. Dia akan bawa pergi. Dekat saja tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan malam ni dapat saya gunakan makna terbaik mungkin untuk membeli mozaik, untuk makna pembinaan bangunan asrama dan juga kelas pelajar di Pulau Pangkok tu, dan juga untuk rumah guru, dan juga tuan-tuan untuk tandas laki-laki. Tandas perempuan siap dah. Dah siap dah, tapi waktu sementara ni kita belah dua, sekat dua, sebelah laki-laki, sebelah perempuan. Bila siap tandas laki-laki, laki-laki perempuan ni terpisah langsung lah. Terpisah langsung, tak ganggu. Laki-laki tak boleh ganggu muslimat insya-Allah. Saya rasa tu saja kot yang saya nak sampaikan malam ni. Jadi pada tuan-tuan sekalian, sekali lagi saya merayu mudah-mudahan dapat tuan-tuan bagi sikit sumbangan untuk saya manfaatkan dalam pembinaan komplek Madrasah An-Nur Teluk Nipah Pulau Pangkok insya-Allah. Wallahu a'lam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyil dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyaikina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.